Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi kita dalam rancangan podcast siri yang ke-5. Alhamdulillah. Pada minggu ini kita dengan isu-isu yang lebih menarik dan juga panas, tentunya akan menemui masyarakat seluruh negara. Alhamdulillah bersama dengan kita tetamu tetap yang berbahagia, Datuk. Apa khabar, Datuk? Dan hari ini Profesor Dr. Rozami datang awal seperti yang telah dijadualkan. Okey. Ini mungkin tanda-tanda yang baiklah kan. Datuk belajar capati malam ni. Oh okey. Capati dan menu kita. Ada kena link lah. Ada link lah capati dengan pasal apa? Melayu ke mamak? Kan. Dan kita datangkan balik tetamu awal kita dulu yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Nazim, CEO Maib. Tentu ada kaitan kenapa kita jemput Ustaz Nazim. Tabung duit negeri Perlis. Tabung duit dan juga pembela orang-orang miskin dan sahabat orang-orang kaya. Itu penting. Okey. Dan seperti biasa, kita ada menu yang dinanti-nantikan. Setiap minggu ada menu yang menarik. Menu malam ni bagi meraihkan Dr. Rozami datang awal. Kita bawakan capati. Capati ni makanan India. Mana? India? India. Satu kena tanya Dr. Rozami. Itu kena tanya Sobri juga. Sabri ya. Ana dah campur sikit. Tu. Dia pure. Dia pure. Sobri dah boleh orang tak kenal dah. Kuah apa tu? Kuah dia yang menariknya, capati makan dengan parpu telur. Parpu telur. Parpu telur. Parpu telur ke parpu ikan? Dah parpu telur. Oh, parpu telur. Ikan sekali lepas okey. Dan kalau penonton terbau durian ketika kami berpodcast ni, minta maaf, kami baru selesai makan durian. Lagi boleh ambil gambar sikit parpu telur tu. Boleh fokus sikit parpu telur? Cuma Datuk, makanan ni dia makanan India. Yang telur tu anda tak pasti India ke mana ke. India sebab baru ni di Malaysia telur tak cukup. Oh, telur tak cukup, kita telur. Dia ada kita punya kerajaan bercari kat India. Yang telur yang telur putih tu kan? India. Yang tu berkhilaf. Macam mana telur India boleh putih tu, kita susah sikit lah. Kan? Okey. Cuma Bukan dia makan telur masih. kita punya makanan ni menunjukkan kepelbagaian bangsa. Orang Melayu boleh makan orang India. Orang India boleh makan makanan orang Melayu. Cuma baru-baru ni ada orang Kemboja kata orang Melayu ni pemalas. Macam mana? Ustaz Nazim boleh mulakan kot, sebab dia banyak berurusan dengan orang-orang yang dianggap malas ke macam mana? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mak mulakan dengan satu isu rasa menarik minat kebanyakan pihak bila dikaitkan Melayu sebagai satu golongan yang pemalas kan? Dan dikaitkan satu golongan lain pula merupakan golongan yang rajin. Saya ni satu perkara yang saya tertariklah satu ketika mana Bukan kita baru pergi Kemboja. Ya, aku pergi Kemboja. Yang rasmi masjid tu. Ya, ini nak ceritanya. Selalunya kalau kita pergi ke satu tempat yang baru ni, bila kita diminta untuk bercakap kan, masa tu biasanya kita akan berbahasa-basi sikit lah kan. Kami berpengalaman untuk mengiringi Duli Yang Teramat Tunku Raja Muda Perlis ketika mana baginda dijemput lah untuk bersama-sama dengan NGO Gulki Ihsan. Datuk Mufti diminta untuk berucap. Kesingat Ana. Masa tu yelah, kalau kita duduk di tempat orang berucap ni di setembuhan negara yang majoriti memang pihak bukan mereka Islam. ataupun pihak mereka sendiri kan, orang lokal di situ, sudah pasti kita akan berbahasa-bahasa. Tapi anda ingat perkataan yang Datuk ada sebut, Datuk Mufti ada sebut, dia kata antum kasufara'il Islam fi biladikum. Kamu ni umpama duta-duta Islam di negara kamu. Tapi Datuk kata kena ingat, kamu semua kena ingat, umat Islam di sini perlu menjadi ummatul amal, umat yang bekerja. Saya tak tahulah kenapa Datuk kaitkan mereka ni sebagai umat amal tu. Takkan Datuk, rasanya Datuk ada sebab kot mengapa Datuk sebutkan kepada orang Kemboja ketika itu umat kena jadi umat bekerja. Kan? So bekerja tu rasanya dia tak sama lah dengan Duduk saja. Duduk saja ni. Jadi kalau disebutkan orang Melayu sebagai orang yang malas ni, saya rasa dia malas ni dia cross daripada bangsa. Dia tak semestinya satu bangsa itu boleh dilabelkan dengan malas ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama kita pun tengok kan, kalau nak kata orang Melayu malas ni, kita akan dapati ramai juga macam kami, macam tadi Ustaz Mat kata, kami ni
sahabat kepada orang kaya, betul lah kan. Kita makan keliling, Ya, kaya atas pun dan bawah, mesti kiri kanan. Semalam kita makan keliling. Ya. Makan keliling ah. makan apa ni. So kalau nak kata orang Melayu pemalas, kita dapati tak juga, sebab ramai orang Melayu yang membayar zakat banyak, kan memberikan sumbangan wakaf. Jadi dan kita tengok tak boleh lah kalau kita mengatakan orang Melayu sahaja sebagai malas. Dan Ana selalu kata sifat malas ni dia tak ada alamat. Dia tak ada alamat, dan dia boleh satu penyakit yang boleh dihidap oleh sesiapa saja kalau tidak diuruskan dengan baik. Cuma Datuk dulu memang terkenal vokal sikit kan. Datuk ada sebut mungkin kalau orang Melayu rajin ni dia jadi pelik. Kalau malas tu macam betul lah kan. Lepas tu viral pula gambar, ada orang buat perbandingan. Kalau kedai Melayu pukul berapa buka, kedai Cina pukul berapa buka kan, kedai Bangladesh pukul berapa, kedai Kemboja mungkin lagi awal lah. Macam mana Datuk tengok? Kita nak nafi semua macam Ustaz Nazim kata pun tak boleh juga. Tapi memang ada kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum ni untuk penonton kita. Ini tajuk ni santai. Dulu saya cakap tentang masalah antara miskin dan malas kan. Dan kita dalam pihak MAIPS khususnya, dan saya juga selalu ikut dengan MAIPS untuk pergi kayu bersikap dengan tuanku. Bukan di Perlis saja, dia merata lah tentang masalah malas ni. Sebelum kita nak ulas nama apa makcik apa tu kan. Makcik Kemboja. Okey, pasal kita pergi Kemboja hari tu, jadi kita pun kebetulan tak kenal, tapi kita tak kenal dah. Cuma kita nak ulas tentang perkataan ni, tentang malas. Malas ni kita kena bagi definisi kan. Semua di dalam pengajian disiplin Islam dia macam tu lah. Apa pun benda kita define kan. Takrif. Apa yang kita nak katakan malas dalam konteks ni? Tak mau kerja ke? Duduk saja, tak mau kesimpulannya malas ni lah orang yang tak mau berusaha. Dia tak mau berusaha, sedangkan dia mampu berusaha. Kalau dia boleh berusaha, kalau dia tak mampu berusaha, macam dia sakit, tu tak boleh dikategorikan sebagai malas lah. Tapi bila dikaitkan dengan Melayu malas, saya kira orang Melayu sensitif. Jangan buat report polis kat saya pula. Tapi kita dengar secara adil. Dengan tadi Ustaz Nazir yang sebut, ramai orang Melayu rajin. Kalau tidak, tak ada lah juga seni arts orang Melayu wow yang halus. Kita ada macam-macam lah kan, seni-seni yang halus. Tapi nak sebut tentang malas dalam konteks malas ni, baru kau orang kait dengan Melayu pemalas ke dah lama? Itu kita tanya. Kita koreksi diri kita sendiri. Makcik Kemboja tu pergi kat dah lah. Baru tu pun lama orang kait kita sama pemalas. Walaupun bukan semua Melayu malas, tapi baru ke lama kita tu. Sehingga dulu-dulu ada tokoh-tokoh kita kena tulis buku apa nama mitos pribumi malas. Belanda mari dia tuduh kita malas. Adakah kita malas? Atau pada pandangan mereka tu malas? Atau secara perbandingan malas? Perbandingan dengan mereka? Perbandingan. Orang kata, bila orang tengok orang Melayu dulu, orang Melayu dia tanam padi. Bila tanam padi, dia duduk di sawah. Padi ni tanah hari ni bukan nak tumbuh hari ni. Betul? Masak awal-awal. Jadi dia kena tunggu di sawah tu, dia nak kena halau burung. Jadi dia buatlah tempat di sawah. Dia halau burung. Sambil halau burung tu, dia buatlah seruling. Dia rautlah benda tu. Nampak macam dia duduk sajalah. Tapi sebenarnya dia bekerja tu. Dia tak nak elokkan padi dia lagi. Dia makan burung tu. Dia makan burung. Tapi bagi pekerja orang luar, dia tengok Melayu ni duduk saja. Itu satu hal. Itu pun mungkin cara dia pandang. Cara pandang. Ataupun cara kerja. Budaya kerja yang berbeza. Orang Melayu kalau kerja-kerja yang tertentu, dia rajin mungkin. Bermasyarakat, tolong-menolong, rumah kenuri, tu orang Melayu rajin. Tapi bila mai ke dalam bidang yang dia bukan berpengalaman ataupun bagus, seperti bisnes, pada peringkat awal orang Melayu tak rajin. Kita kena kena akui. Sebab tu kedai-kedai semua dikuasai oleh orang lain. Mungkin bukan culture dia. Bukan culture ke apa, kita kena tafsir. Kena anjakan paradigma tu kena dibuat untuk kita kembali mendefinisikan masalah malas ni. Kita di Perlis, di Kedah, di mana pun kita tahu negeri yang bersempadan. Banyak kedai-kedai yang patutnya dikuasai oleh orang Melayu. Dia pun tak kuasai. Dia pun pergi bagi sewa kat orang lain. Realiti macam tu. Tapi bukan orang Melayu je buat macam tu.
Arab pun buat macam tu kok. Kalau kita pergi kedai-kedai di Mekah, di Madinah, Bangladesh. kita duk marah ke Arab. Sebenarnya mereka tu bukan Arab, mereka tu Bangladesh. Tapi Bangladesh tu di negeri mereka pun tak rajin. Mereka pergi di luar mereka rajin. Kemboja kita pergi pun negeri dia tak rajin. Orang Malaysia pergi bantu orang Kemboja. Dia terang cakap orang Malaysia pergi bantu. Orang Malaysia hak dah berjaya banyak duit ni, kita pergi bantu buat masjid mereka. Datuk, dan bahkan mereka akui negeri pertama di Malaysia yang membantu buat masjid mereka adalah negeri Perlis. Individu daripada Perlis. Jadi itu satu hal. Hal yang kedua, sebelum sahabat-sahabat lain Tuan Zaimi share pandangan, memang ada bahagian hak malas. Kita kena akui. Kita kalau sentiasa stage of denial, kita akan silap. Kita ada orang malas. Bukan secara perbandingan, mungkin sama ada culture ke apa, kita kelihatan malas. Malas bersaing ke, nak kata rendah diri ke, tapi kemiskinan dalam negara ini ada kaitan dengan malas. Siapa yang menguruskan dia tahu. Kan? Kalau dia rajin sikit 2-3 tahun dia akan keluar daripada kemiskinan. Tapi yang kita tengok, dia malas keluar rumah, keliling rumah tanah, kebersihan, ada rumput lalang naik, dia tak buat apa rumah. Sebab tu kita pergi tengok melawat rumah orang miskin. Bukan semua ni orang Melayu yang miskin yang berkaitan dengan malas ni. Bukan saja orang Melayu, yang tak Melayu pun ada macam ni. Tapi yang miskin ni, miskin dan malas. Kalau nak kata orang yang miskin tu sebahagiannya malas, betul. Bahkan mungkin banyak juga yang malas. Sebab apa? Bila kita pergi melawat mereka, kita akan tengok bukan saja dia tidak memiliki, tapi kotor. Rumah mereka kotor. Kotor tak ada kaitan dengan dia kaitan dengan kerajinan. Kaitan dengan kerajinan. Jadi ini kita kena akui lah. Lepas ni kita boleh cakap juga lah tentang gesaan Nabi. Nabi suruh umat ni bangkit awal kan. Banyaklah hadis-hadis yang suruh doa. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, minta jauh daripada lemah dan malas. Dan ini adalah satu diskusi yang kita kena jujur. Dulu orang marah Tuan Mahathir, dia suka bangkitkan hal ni. Melayu pemalas. Itu sinonim dengan dia. Nak pukul semua tak betul lah. Tapi kalau kita nak nafi kata Melayu, mana ada malas Melayu? Kita silap lah. Kita tahu, kita duduk dalam masyarakat kita, cuba kita tengok. Tapi bukan Melayu je malas macam Ustaz Nazim kata. Bangsa lain pun ada malas. Tapi oleh kerana dalam konteks Malaysia ni ramai orang kita. Majoriti. Kita cakap pasal orang kita. Macam mana doktor tengok? Sebagai Melayu jati. Kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada sahabat-sahabat. Dia isunya ada yang nampak ada dua lah lebih kurang. Apa yang Datuk sebut tadi betul, iaitu kita tak boleh nafi. Dalam masyarakat kita ni memang Melayu tu ada yang malas. Kan, sehingga kan bukan kata malas itu dalam pekerjaan, tapi kadang-kadang dalam pendidikan pun malas. Buat assignment malas, copy paste kan. Datuk pun duduk di universiti dulu, Ana pun duduk di universiti dulu. Kita tahu. Kan, kadang-kadang kalau nak copy paste pun biarlah. Bacalah dulu sebelum hantar kan. Tapi kadang-kadang punya malas, baca pun tidak, cuma tempel nama je kat depan tu. Jadi maksudnya fenomena malas ni memang ada. Malas fikir. Malas fikir, malas semak kan. Yang dulu kita cerita kan. Dia tuduh kita sebut macam-macam, padahal kita tak sebut. Kan? Jadi itu benda yang ada. Cuma masalah dia adalah pada at-ta'mim. Sebab tu orang Arab disebut kata apa? At-ta'mim lughatul juhala wal hamqa. Generalisasi merupakan bahasa orang yang jahil dan orang yang bodoh. Maksudnya bila dia suka mengeneralisasikan satu-satu statement, dia pukul rata satu-satu statement. Melayu malas, Kemboja rajin. Ini adalah satu benda yang menzalimi satu bangsa. Kerana macam kita semua tahu, dalam bangsa Melayu ada yang malas, ada yang rajin. Dalam Kemboja tu pun ada yang malas dan ada yang rajin. Jadi kita jangan takmim. Kita jangan terlalu pukul rata sebelum kita buat apa kesimpulan. Sebab tu bila anda menulis pun, biasa kita akan menulis sebahagian. Kita akan tulis sebahagian. Sebab apa? Sebab kita nak letakkan satu caveat. Kita tak nak zalimi orang yang satu bangsa ni secara pukal. Kan? Sebab kita bimbang bila kita menzalimi satu bangsa dan satu kaum secara pukal,
dia akan termasuk dalam hadis yang Nabi sebut dalam Sahih Muslim. Nabi kata arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunaha. Ada 4 benda yang Nabi kata yang Amalan ada dalam dia umat aku ni daripada perkara jahiliah yang orang tak akan tinggalkan. Apa dia? Di antaranya Nabi sebut al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Kan? Wal istisqa' bin nujum wan niyahah. Ada 4 benda. Yang pertama, bangga dengan keturunan sendiri. Yang kedua, suka mencela nasab orang. Dia cela nasab orang. Sebab itu Nabi SAW pernah tegur pada Abu Dhar bila Abu Dhar panggil satu orang tu dengan ya bena sauda kan, wahai anak kepada perempuan yang hitam. Nabi tegur Abu Dhar. Nabi kata innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu adalah satu orang yang pada kamu ada sifat jahiliyah. Jadi jangan terlalu pukul rata kerana bimbang termasuk dalam benda ni. Itu pertama. Yang kedua, kalau yang menyebut tu adalah orang daripada dalam, mungkin reaksinya berbeza. Kalau macam kita sebut Melayu malas, Kita yang Melayu sebut kita malas, responnya mungkin tak. responnya berbeza. Kita kata kat anak kita orang tak faham. Orang kata kat anak kita tak boleh. Jadi kita bila kita nak bercakap ni, kadang-kadang kita kena sedar suasana dan sedar latar. Takut-takut nanti bila kita sebut, orang akan anggap kita ni cuba untuk yang tadi sebut tadi lah, hina nasab orang, hina bangsa orang. Sebab dia tu bukan berasal daripada sini. Tapi dia tak jadi asabiah ke? Orang Melayu ni kalau pemalas pun dia kata rajin. Pasal apa? Pasal yang kata tu kemboja. Itu yang anda sebut tadi tu. Yang orang marah tu dia sebab 2 benda. Yang pertama sebab dia pukul rata. Dia pukal semua Melayu malas, sedangkan tidak. Yang keduanya sebab yang bercakap tu adalah orang yang bukan asal daripada sini. Tun Mahathir sebut lama dah Melayu malas ni. Tapi dia berkata Tun Mahathir Mamak. tapi reaksinya berbeza. Berbeza Tapi dengan dalam perlembagaan Mamak Melayu. Tapi reaksinya berbeza kerana yang menyebut tu adalah orang yang dianggap sebagai pejuang Melayu. Bekas Presiden Parti Melayu yang bercakap membela bangsa Melayu. Jadi pernah menulis tentang Melayu. Jadi berbezalah reaksinya tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak bercakap, kita kena nilai. Kalau orang cakap pada bangsa aku, orang luar cakap pada bangsa aku, macam mana? Kita tak nafikan memang orang Melayu ada yang malas, tapi jangan pukul rata dan kena sedar suasana kerana kita bimbang satu-satu bangsa ni terasa, sedangkan kita hidup dalam negara ni pun kadang-kadang dengan kuasa beli yang ada pada bangsa Melayu. Jadi sebab itu kita tak nak menzalimi mana-mana pihak. Itulah. Cuma Datuk tu macam Dr. Rara sebut tadi, kalau kita nak jelaskan tentang asabiah tu, sebab kalau orang Melayu dia cakap sikit, orang nampak macam perkauman kan, resis. Tapi kalau bangsa lain tak apa pula. dia asabiah ni kita bela kaum kita. Dalam riwayat Abu Daud tu ada sikit tentang sanad dia, tapi dia antu'ina qaumaka 'ala zulm. Kamu menolong kaum kamu sekalipun dia zalim kan. Yang ni kita ataupun kita bela kaum kita walaupun zalim, tapi kita dalam konteks ini macam kita kata tadi, kita tak nafi tentang adanya yang malas. Tapi macam Dr. Rozami sebut, kita tak boleh takmim kan. Kita generalize kan, tak boleh. Kerana ada juga Melayu yang rajin. Cuma macam saya kata tadi, kita nak define kan malas tu apa. Orang Melayu kalau ada apa-apa majlis, dia tolak ansur. Dia tolak ansur pun ada. Kalau tidak, bangsa lain susah nak hidup dalam negara ni. Kalau orang Melayu ni dia sentiasa dia tak bagi ruang macam orang lain tak bagi ruang. Orang lain tak ada menumpang. Tapi kita ni mungkin dia bukan malas, tak apalah, nak bertengkar dengan aku, tak apa, aku malas nak jawab. Dia ada sikap tu, sikap beralah. Cuma Datuk Ana dalam lihat isu ni, isu tentang apabila seorang yang berada dalam negara ini, yang umumnya tahu ini adalah tanah di mana orang umat Islam ataupun orang Melayu paling majoriti. So bila dia berada dalam negara ini yang menjadi pembeli, macam Datuk sebut tadi, orang pembeli ni orang Melayu,
Dan kita selama ni boleh bekerjasama, muamalat kita juga sama. Kita mampu untuk berinteraksi sebelum ni kan. Jadi bila disebutkan dengan perkataan-perkataan demikian, mungkin tak dapat nafikan yang menjadi pekerja dia asalnya orang Melayu. Orang Melayu. Yang membantu dia mungkin Kalau tak kena Melayu pun dia tak naik berniaga. mungkin silap-silap pula yang memberikan dia permit untuk berniaga orang Melayu. Orang Melayu. Tak boleh kita kata, tak boleh lah nafi kan. Memang semua yang berlaku ni kita ada simbiosis di kalangan berbeza kaum dalam negara kita. Sebab kita tahu kita duduk dalam negara yang berbilang bangsa. Kita tak dapat nafikan, kita dalam konteks simbiosis memang ada. Jadi anda tengok isu ni menjadi panas apabila macam Dr. Azmi kata tadi lah, sebab yang kata tu bukan daripada bangsa Melayu. Dan seolah-olah macam dia tak sedar. Itu. Tak sedar diri. Macam kita kalau anak kita marah kat anak kita pukul anak kita. Tapi kalau jiran sebelah main pukul anak kita marah. Kan kita marah pasal bang pukul aku. Tapi kalau salah kita okey. Kalau memang dia pukul salah, okey. Dan kalau salah pun kita kata hang jangan pukul biar aku pukul. Tanggungjawab kita. Itu mungkin kita akan faham. Allah kata la yaskhar qaumun min qaumin tu. Jangan satu kaum menghina kaum yang lain tu. Sebab tu dia dalam konteks tu, kalau kita nak koreksi kaum kita sendiri tak ada masalah apa. Kita boleh, tapi jangan kamu kata pada kaum lain. Bila kamu kata pada kaum lain, dia akan timbulkan satu sentimen yang berbeza. Dia satu lagi Datuk, mungkin Ana, sebab kita semua tengok video kan, Ana nampak the way, cara intonasi benda itu, intonasi, cara benda itu disampaikan. Kalau mungkin disampaikan dalam keadaan baik, diberikan dengan nasihat, mungkin Ana rasa reaksi itu berbeza. Tapi secara umumnya disebutkan demikian, Ana rasa itu mungkin menjadi sempadan kepada kita lah. Sebab memang intonasi itu problem. Sebab kalau disebut dalam nada nasihat, contohnya macam dia kata, saya yang orang Kemboja ni pun boleh hidup senang di sini, apatah lagi kamu yang memang berada di tanah ini. Rajinlah supaya kamu juga boleh mencapai. Itu berbeza. Itu nadanya tapi nada dia nasihat. ni cari konten kot. Tak tahulah tu. Tapi macam Ustaz nada intonasi tu memang problem. Ustaz Nazir sebut tadi ada isu tentang kita orang Melayu ni kena ada keistimewaan sikit lah kan. kan Kemboja ni dia bukan Melayu juga. Tapi dia Melayu campur. Dia Melayu campur. Dan kita tengok dalam negara kita ni, orang Melayu ni dia ada macam hak keistimewaan sikit lah kan. Sebab dia macam Ustaz Nazir sebut ni, kita kena akui ini ialah tanah orang Melayu. Asalnya memang tanah Melayu kan. Jadi Datuk tengok macam mana dari sudut pandang agama Islam ni tentang isu macam pemimpin daripada Quraisy kan, mendahulukan tuan tanah ataupun pemilik asal. Dulu sensitif isu ni. Dulu ketika golongan Islamis bangkit masa awal, mereka juga cuba menafikan tentang hak keistimewaan kaum. Seolah-olah semua kaum sama di depan perundangan. Itu kelihatan macam idealis lah dari segi idea. Tapi kalau kita tengok agama ni, dia bukan saja bercakap soal idealis, tapi dia juga bercakap soal realiti. Konteks. Soal konteks, soal bagaimana kemanusiaan itu. Tadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita tengok ada benda yang salah tapi Nabi biar dulu. Contohnya kan macam Haji Jabir, dia menangis kepada bapa dia mati kan, wa yanhaunani anhu wan nabi la yanhani anhu kan. Orang mak marah dia menangis apa mati, Nabi tak larang. Nabi tak larang sebab dia, walaupun dari segi teks patutnya apa pasal nak menangis, bapak kau syahid. Tapi realitinya manusia dia macam itulah, dia ada feeling, dia ada perasaan. Jadi agama apabila datang, dia mengambil kira orang Arab kan, tadi sebut al-a'immatu min Quraisy, imam-imam atau pemimpin di kalangan Quraisy. Itu diambil kira soal sentimen rakyat. Itu pada sisi pandang Ibn Khaldun lah. Pada sentimen rakyat Arab. Kalau lain daripada Quraisy, dia rasa macam tak boleh. Quraisy ni dia rasa berkebolehan. Quraisy ni rasa boleh memimpin, ataupun skill tu ada pada Quraisy. Itu satu sudut. Satu sudut yang lain, Nabi apabila mari, ya ma'syaral ansar, wahai sekalian orang Ansar, Nabi ambil berat tentang
orang Ansar. Apabila bercakap tentang Madinah, Nabi kaitkan dengan Ansar. Penduduk asal. Penduduk Ansar, walladzina tabawwa'u dar wal iman min qabli wal iman min qablihim. Quran iktiraf itu tentang kedudukan mereka sebagai orang tempatan. Dan kemudian Saidina Umar ini apabila membuka Iraq, walaupun dari segi nasnya harta tanah ni harta rampasan perang. Ghanimah. Bilal lawan Umar habis-habisan bab ni. Betul-betul lawan, membantah Saidina Umar, Bilal. Kerana Bilal kata tentera layak dapat apa? Harta tanah. Kenapa Umar tak mau bagi tanah pada tentera? Tapi Saidina Umar tengok kalau bagi benda macam ni, habislah tanah Iraq untuk rakyat Iraq. Walaupun ada surah Al-Anfal, walaupun dalam masalah faid, tapi masalah Umar lihat pada tu. Umar dalam depa hujah macam-macam, tapi dalil Umar walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Maksudnya orang yang datang kemudian akan mendoa kepada orang yang sebelum. Tapi kalau tanah bapa mereka semua diambil, apa perasaan mereka? Mereka akan anggap seolah macam bahasa biasa macam penjajah masuklah. Jadi Umar tak mau sentimen tu, nak jaga sentimen tempatan. Jadi orang tempatan ada. Itu soal siasah. Soal politik. Soal bagaimana nak mengatur sebuah negara. Ada dalam tindakan dalam politik yang lain. Di barat juga ada affirmative action dipanggil. Supaya satu tindakan yang dibuat untuk mengimbangi masyarakat. Nak mengimbangi masyarakat. Ini siasah. Ini tanah Melayu. Orang India ada di India. Ada budaya India di sana. Allah pun kata bahawasanya manusia waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Maksudnya ada orang Cina, ada budaya. Orang Melayu di mana? Orang Melayu di sini ya. Orang Jawa ada tanah Jawa ada apa? Kemboja ada tempat dia. Kemboja ada tempat dia. Takkan orang Melayu tak ada tempat? Ini land for all. Betul land for all, tapi ada identiti dia. Agama tak menafikan identiti tu. Agama tak menafikan identiti tu. Sebab tu bila identiti orang Melayu, tempat orang Melayu, dengan tak menzalimi orang lain, tapi mereka berhaklah dapat sedikit keistimewaan mereka sebagai penduduk asal. Datuk Ana itulah Ana rasa kita kena tengok dalam konteks bernegara, dalam negara kita kan. Sebab dia dijamin oleh perlembagaan artikel 153 kan, menyebutkan jelas hak istimewa Melayu. Dan bahkan dia telah disebutkan dengan jelas dia merupakan tugas kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mesti preserve segala hak-hak istimewa bagi ekonomi jawatan federal, tanah federal, public servant, beasiswa kan, semua itu dijamin dalam perlembagaan dan tak dalam soal bernegara, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Jadi apa yang dibuat ini, apa yang dipraktikan ini pada Ana benda yang berdasarkan kepada undang-undang dan kalau ianya telah pun diputuskan dan ada dalam undang-undang, maka ianya tak sepatutnya dilihat sebagai bercanggah dan bahkan sepatutnya dilihat sebagai ciri yang menjadi keunikan negara kita ni. Dan di dalam bahasa sejarah bukan dipanggil benda ni dengan kontrak sosial. Kontrak sosial. Yang mana tok nenek kita dulu menerima mereka yang datang daripada negara luar India dan China ni sebagai warga negara. Tapi mereka juga mengiktiraf hak istimewa Melayu sebagai penduduk yang asal. Macam Datuk sebut tadi lah, orang Melayu ni di antara negara yang paling bertoleransi juga dalam dunia ni. Sebab kalau kita pergi sempadan kita je di Thailand, tengok bangsa Melayu yang berada di sana terpaksa bersekolah dengan sekolah Thailand. Tak dibenar. Nama perlu ada nama Thailand. Dan anak-anak muda di sana dah kurang boleh berbahasa Melayu. Kerana pengaruh sekolah dan media dan sebagainya. Tapi di sini kita benarkan sekolah vernakular untuk beroperasi, sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan Cina, jenis kebangsaan Tamil dibenarkan beroperasi. Dan bukan hanya sekadar itu, diberikan bantuan, dihantar guru untuk mengajar. Jadi kita tak faham yang mana dikatakan ini adalah satu kezaliman. Tak semestinya bila kita melebihkan sesuatu bangsa maka kita menzalimi bangsa yang lain. Kerana keperluan. Itu kita kata berdasarkan keperluan, bukan berdasarkan kepada kesasamaan. Kalau orang ni bagi 10, yang ni mesti bagi 10. Tengoklah dominasi populasi dalam negara ini Melayu yang majoritinya, yang kita boleh katakan
golongan yang memerlukan itu dah kata majoritinya adalah Bumiputera, maka Bumiputera lah lebih ramai. Kalau Keperluan, kalau kita buat culaan pun umpamanya duduk di Eropah, umpamanya duduk di UK, yang memerlukan orang putih lah lebih perlu. Kalau di negara dia itu dominan di dia adalah situ. dominan, dia adalah satu bangsa yang besar. Kalau nak bagi sama, geng Pakistan tu berapa sangat nak dibandingkan dengan Mak Saleh yang begitu ramai dekat UK tu. Jadi benda-benda macam ni kita kena tengok lah. Cuma Datuk, kenyataan seperti cukai semua orang dapat, digunakan untuk semua pihak, tapi zakat hanya khas untuk orang Islam. Macam tak adil lah. Cukai orang Islam pun dapat. Macam Datuk tengok kenyataan macam Pertama, ni? kita kena lihat, ialah patu sistem yang dipakai dalam negara ni, itu satu sistem. Adakah mereka rasa nak bayar zakat? Pada zaman Sayyidina Umar ada mereka yang nak bubuh zakat kan, Sayyidina Umar terima. Kalau nak bubuh nama lain pun. Kedua ialah mereka yang menerima habuan daripada zakat itu mengurangkan tuntutan kerajaan untuk membantu mereka. Kan, artinya itulah sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan. Dan zakat ini digunakan memang pada sasarannya. Kalau sekiranya katalah zakat tak sampai kepada keluarga A, akhirnya cukai juga kena dihantar pada keluarga A tu. Artinya dia telah memainkan peranan tu. Tapi dalam konteks perleh kita agak lebih luas sikit lah dalam hal ni. Kita ada perleh ni, kalau orang miskin itu di kalangan bukan Islam pun kita bagi di atas melihat kepada masalah lah, melihat yang akan diuruskan oleh ulil amri. Cuma balik pada tadi yang disebut oleh Ustaz Riza dan juga Dr. Rozami, kadang-kadang kita duka cita tentang isu Melayu ni kan. Pasal Melayu ni dalam konteks Malaysia ni dia lain sikit. Dia ada, walaupun bukanlah Islam tu Melayu tu bukan agama. Tapi boleh kata semua orang Melayu Islam lah. Susahlah nak kod seorang dua, kod ada perempuan rambut perang tu mengaku dia agama lain, tak tahulah kan. Tapi Melayu ni Muslim. Melayu Islam, Islam Melayu. Tapi kalau Islam Melayu tu Islam, tapi Islam tu bukan mesti Melayu lah. Bukan mesti Melayu lah. Tapi ramai orang Melayu ni Islam lah. Boleh kata hampir Melayu semua. Bahkan kita nak angkat isu Islam hendaklah menjadi identiti Melayu. Kita pergi ke Indonesia pun, yang mana etnik Melayu tu dia Muslim. Muslim. Tapi bila kita cakap sesuatu benda yang cuba nak dikikis hak Melayu, indirectly atau directly dia mengikis hak pengikut penduduk agama asal negara ni, itu Muslim. Yang kita duka cita apa? Kadang-kadang yang cakap ni Muslim juga. Dia macam rasa tak puas hati je sama Muslim dia. Tapi kalau sekiranya membabitkan pihak-pihak yang lain, macam dia pula nak memperjuangkan. Tapi kita bukan kata salah, Islam lebih luas daripada itu. Ya kan, Nabi rentas daripada itu kan. Nabi membela juga orang bukan Muslim kalau dizalimi. Tapi kadang-kadang tidak puas hati ni yang menjadi senjata dia diangkat lidah orang Muslim juga. Padahal dia tahu realiti dalam negara ni, tolak ansur yang kita tak payah, bukan nak bangkit lah kan. Tengok apa yang Modi buat di India. India negara Hindu. Dia betul-betul itu slogannya. Dia tak bagi laluan. Kita peniaga-peniaga Muslim ditekan habis-habisan di India. Sekolah-sekolah ditutup. Betul. Kerana itu menyanggahi pada depa identiti Hindu di negara India. Datuk Anak, Kita tak ada, bahkan kita bagi ruang. Anak tertarik bila Datuk sebut tentang terlihat identiti dan juga ni. Sebab semalam kami lah berdua tiga baru-baru hari ni kami ada jumpa dengan pihak yang mengalami pengalaman itu kan. Baru-baru ni kami direzekikan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat daripada negara-negara yang kita nampak identiti kepada perpaduan dalam negara mereka adalah identiti asimilasi, berbanding kita di Malaysia ni asal pendekatan toleransi, integrasi. So antara integrasi dan juga asimilasi tu kita kena tengok keunikan kita ni, kita menjadikan pendekatan integrasi bukan pendekatan asimilasi. So bila kita tak assimilate dengan bangsa yang seolah kita we form a new nation tanpa kita mengambil kira background
Itu tak berlaku dalam negara kita, dan sebab tu Itu yang menggagalkan perpaduan dan kita sebenarnya. sebab tu 60 tahun lebih kita berusaha untuk melaksanakan integrasi ini, tapi dalam tempoh kita merdeka sampai sekarang dia tak nampak perkembangan positif yang besar. Sebab pemimpin-pemimpin politik kita kebanyakannya lebih memikirkan soal undi mereka daripada soal masa depan negara. Ini kita kena sebut secara betul. Kalau mereka fikir soal masa depan negara, asimilasi ni penting. Asimilasi. Nabi SAW bila pergi ke Kenuri, kita selalu sebut hadis, bila pergi Nabi ke Kenuri kahwin, Ansar. Tengok tak ada orang nyanyi. Apa Nabi kata? Ama ma'akumullah fa innal ansar yu'jibuhumullah. Pasal apa di Madinah kamu tak ada nyanyian? Kan orang Ansar suka nyanyian. Nabi maksudnya walaupun Aisyah, Nabi tanya, ya Aisyah, wahai Aisyah. Sebab Aisyah tu bukan orang Ansar. Aisyah tu adalah orang Mekah. Tapi oleh kerana kita duduk dalam culture orang Ansar, kita hidupkan culture orang Ansar. Assimilate lah, itu assimilate. Tapi Jawi pun dah jadi isu panas baru 2-3 huruf. Itulah. Sedangkan Jawi identiti negara kita. Dan sentiasa dia rasa dia ada ruang mencabar. Sepatutnya dia tengok Indonesia. Macam mana? Dia tengok di Thailand, tengok di India, tengok di negara China sendiri. Apa yang dalam dunia ni kita saja yang telah cuba buat, dan kita kata kita gagal, perpaduan kita gagal kerana kalau jadi pemimpin politik, dia nak buat asimilasi, dia fikir belas lagi, kau buat asimilasi kami tak undi. Kita sentiasa gagal. Betul. Cuma anda tertariklah bila sebut pasal integrasi dengan asimilasi ni. Benda ni dah berlaku dalam sejarah kan. Macam mana boleh keluarnya apa yang kita sebut sebagai rukun negara tu. Dia adalah hasil daripada perbezaan kaum yang sangat ketara kan. Hasil daripada perbezaan kaum yang sangat ketara tu akhirnya wujudlah yang kita sebut sebagai rukun negara tu. Kadang-kadang orang silap rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan pun dia jadi sebagai rukun Islam dengan rukun iman kan. Tapi nak sebutnya adalah kalau kita amati rukun negara tu pun secara asasnya dia membawa, dia seolah-olah dia mendampingi integrasi untuk assimilate semua orang kepada rukun negara ni. So semua orang kena faham rukun negara ni itulah ciri-ciri unik negara ni yang semua orang kena respect, kena hormat dan perlu untuk follow dalam keadaan nak jaga perpaduan. Tapi terasnya tetap Melayu lah. Tetap Melayu sebab kita negara kita mengalami berbagai peringkat dalam mematangkan pemikiran. Sekarang kita bincang ni wacana pemikiran yang beberapa yang penonton tengok pun dia tahu ini sebab wacana kita fikrah dan hujah wacana pemikiran. Ini jangan kecil hatilah kita nak sebut kan. Dulu orang Melayu masa peringkat nak merdeka timbul isu tentang tanah ni siapa. Tak apalah. Tapi orang Melayu ni jadi tabiat sebelum ada perlembagaan lagi. Orang bangsa lain mai, depa tak musuhi. Kalau kita tengok sebahagian anak-anak orang anak sendiri, mak dulu ada darah Cina. Dibelau oleh orang Melayu. Banyak nak menyelamatkan daripada komunis dari Jepun. Orang Melayu memang dalam apa keadaan kerana Islam yang ada dalam diri orang Melayu tu menyebabkan dia tak akan gamuk pergi buat zalim kat orang. Pasal Islam tu larang. Hang tak payah orang perlembagaan lah. Orang Melayu memang orang Islam ni lah. Bukan kata nak puji orang Melayu, orang Islam ni dia memang tak buat zalim pada orang lain. Walaupun berbeza agama, itu bukan tabiat ada. Hanya promosi jahat barat saja yang cuba menghidupkan Islamofobia, yang kata orang Islam untuk bermusuh dengan orang lain. Itu satu. Kemudian apabila kita dah naik, kemudian berlaku semangat kemerdekaan, orang Melayu sambut merdeka pun, kita tengok, dia tak halau bangsa lain. Kamu ni bangsa merempat sini, kamu jangan nak sambut merdeka. Tak. Bangsa lain pun ada. Sama. Lepas tu buat kabinet pun, masukkan juga. Kan, walaupun ketika itu, kan. Kemudian apabila mari orang semangat, macam-macam berlaku peristiwa 13 Mei dan sebagainya. Kemudian berlaku kebangkitan Islam. Semangat sahwah Islamiah, dengan kita sanjung sahwah Islamiah kan. Tapi ketika itu mula timbul idea tentang Islamic State, tentang daulah Islamiah, negara Islam. Ketika itu mula timbul idealisme yang menyatakan di dalam Islam ni tak ada hak istimewa orang Melayu, atau tak boleh bicara tentang kaum langsung. Dia panggil qaumiyah. Timbul soalan timbul asabiah. Istilah-istilah tu. Apa saja perbicaraan tentang kaum terus jadi asabiah. Itu masalah.
Sedangkan ia tidak diadun sedemikian. Agama masih mengiktiraf tentang hak dzil qurba, tentang keluarga yang rapat, tentang al-Asy'ari idza armalu bil ghazwi atau qalla ta'amuhum bil Madinah. Kan orang Asy'ari yang dengan menjaga kaum dia, Nabi puji fahum minni wa ana minhum. Nabi puji mereka kerana orang-orang yang menjaga kaum mereka. Yang Islam anti ialah menzalimi kaum lain, bukan mengangkat kaum sendiri. Kau jangan zalimi kaum lain. Tapi kalau nak bantu, ada abang kita, adik kita dengan orang yang tak kenal mengenal kita tolong abang kita, takkan kita perkauman. Takkan kita perkauman. Itu selagi mana kita tak ambil hak. Tapi kalau syarikat tu syarikat bersama, tak boleh lah. Itu ada hak milik bersama. Okey, bila main idea tu orang yang semangat Islam kata tak boleh sentuh. Jangan cakap tentang kebangsaan. Hanya cakap tentang Islam. Idea. Kemudian falsafah negara Islam tu sendiri tak clear, dan kemudian balik semangat ni. Balik semangat, sebahagian mula balik kata kena ambil kira juga hak istimewa Melayu. Mula pemikiran Islam tu mula nak matang, mula tengok balik apa yang Omar buat, mula tengok balik usul fiqh, mula tengok balik maqasid syariah. Adakah Islam menafikan secara total? Dan mula memakai tengkolok. Mula bergerak. Ini kita sebut realiti, bukan kita mengkritik. Itu baguslah pemikiran, memang dia berlaku begitu, cara matang. Tapi duka cita, dia jadi satu keadaan bila sebut perkauman Melayu. Kalau yang lain pada Melayu, bangsa lain, dia sebut macam-macam, dia kata dia biasalah, kita demokrasi, kita meluahkan keadilan ruang memberikan pendapat, you mesti terbuka. Tapi kalau Melayu cakap perkauman. Kalau yang perkauman kita pun tentang. Tapi kalau takkan, kalau dia kata kita mesti tak boleh, kena bagi ruang pada Islam, mana boleh tak bagi orang azan, misal Perkauman hanya diberikan dan dihalakan kepada orang yang membela bangsa Melayu. Yang masalahnya yang kata perkauman tu, yang kata sebahagian tu macam nampak macam Melayu juga. Kau sama. Bukan hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Daripada sekulit dengan kita. Yang ni juga quote yang Datuk selalu sebut. Tengok apa yang berlaku di Palestin. Ana antara orang yang anti kepada perkauman, dalam arti kata menindas kaum lain dan menyebabkan orang lain tak respect pada agama. Daripada dulu ana lawan. Tapi bukan dalam konteks sehingga kita orang nak tindas agama kita pun kita kena bagi ruang lah ni kita. Ini tak boleh lah. Mesti ada adab. Yang kena beradab ialah satu bangsa saja. Sekarang yang kena betul langsung satu bangsa. Satu bangsa saja. Kalau satu bangsa ni Melayu cakap tak beradab. Tapi kalau yang lain cakap tak beradab, dia kata freedom of speech. Freedom of speech. Dia biasalah ruang mereka. Itu tak adil lah. Kalau ada bangsa yang syaratkan mesti boleh bahasa dia, kan? Itu tak apa. Kalau nak kerja mesti boleh bahasa dia. Kan? Tapi nak buat pasport tak reti bahasa Melayu, tapi nak buat pasport Malaysia. Nak buat pasport Malaysia. Dibela seolah-olah macam ini adalah hak dia, ada dimalukan. Dibela. Seolah-olah macam tak penting ke bahasa Melayu dalam negara ni. Pelik kita. Itu anak melihat sebenarnya undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang sedia ada dalam negara ini dah jelas. Bahasa disebutkan dengan jelas kan, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Akta bahasa. Ada akta sendiri bahkan. Dan bahkan universiti khas untuk nak sebutkan UKM nak menunjukkan bagaimana bahasa Melayu. Dan itu satu, dari sudut bahasa disebut dengan jelas. Dari sudut hak, dari sudut kita tahu kita ada DEB kan, Dasar Ekonomi Baru. Semua itu berlaku kerana ada latar belakang dan sejarah menunjukkan demikian. Apabila berlaku ketidaksamaan dalam konteks ekonomi, telah dilaksanakan Dasar Ekonomi Baru. Jadi semua ni pada semua rakyat Malaysia sepatutnya melihat kalau ruang undang-undang itu diberikan. Jadi kita kena lihat itu satu-satu pengiktirafan kepada aspek negara kita ni. Kena tahu ada konteks yang perlu diberikan perhatian, iaitu Melayu ada keistimewaan dia. Yang trustnya ada. Tapi dalam masa sama semua hak kepada orang lain juga turut diberikan perhatian. Dan anda rasa kalau kita boleh kembali melihat konteks itu sebagai satu wacana yang perlu dibahaskan, wacana itulah yang sepatutnya dilihat. Dan kenapa ada suara-suara yang seolah-olah menafikan benda ni yang dah memang sedia ada dalam dia bukan tindas orang lain pun, dia cakap konteks itu betul saja. Negara ni yang memegang kekayaan bukan orang Melayu. Bukan orang Melayu. Daripada 10 Tapi apa yang orang Melayu perlukan sekarang adalah pemimpin Melayu
yang mempunyai jiwa untuk memimpin Malaysia. Dengan mengetahui latar negara ini, latar agamanya, latar bangsanya, dan menghormati perbezaan-perbezaan yang ada. Dan pemimpin tu nak pemimpin yang dalam konteks yang lain, Muslim, committed, mempunyai latar budayanya, mempunyai pemikiran agamanya yang jelas, dan mempunyai pemikiran kenegaraan yang baik untuk mengendalikan negara ni, tahu tentang identiti negara ni dan berkeupayaan untuk menghadapi cabaran semasa. Tapi ini kita kena sebut juga. Kadang-kadang bila kepimpinan ni, kadang-kadang orang harap pada golongan istana. Tak apalah nak sebut segi, orang lain tak usah sebut lah, ni kerana seorang bertanggungjawab di sini. Golongan istana pun mereka kena jaga juga. Mereka ni dianggap sebagai simbol orang Melayu dan agama. Kadang-kadang ada anak-anak raja ni yang sebahagian nak cakap Melayu, bahasa Melayu pun tak apa boleh. Kemudian nak beridentiti dengan cara adat istiadat yang baik yang ada orang Melayu pun macam tak berupaya. Sedangkan orang lihat, kalau orang lain mungkin orang sensitif, tapi mereka akan dengar apa yang kita cakap ni. Nak cakap lah kan. Cuba mereka tengok, kalau mereka nak jadi memimpin, kalau kita tengok tadi Aimatul min Quraisy, pemimpin kalangan Quraisy, orang Melayu buat seketika ni masih lagi menganggap golongan istana dihormati ya, untuk melihat kepimpinan mereka. Mereka kena menggarapkan hal-hal itu. Soal komitmen terhadap agama, soal komitmen terhadap budaya, soal keupayaan untuk berbahasa sendiri. Kalau dulu bahasa-bahasa istana tu bahasa yang elok dan tinggi. Tiba-tiba jangan ada orang istana tak reti nak bercakap Melayu pula. Jadi ini pun kadang-kadang, dan orang Melayu pun kena ada identiti lah. Dia tak boleh je bagus boleh bercakap Inggeris, dan kita ustaz-ustaz kena cakap Arab kan. Tapi tak boleh lah sampai tak reti cakap Melayu. Kan? Cuma alhamdulillah nak tengok dalam semangat kita kan untuk semua ni, kebanyakan daripada masyarakat kita ni dah semakin sedar. Terutamanya orang Melayu lah, nak tengok orang Melayu telah mula ada semangat. Itu kita tengok bila ada satu filem yang cerita tentang semangat-semangat kepahlawanan orang Melayu. Orang Melayu nampak seolah bagi tengkolok pun pakai balik. Pakai tengkolok. Kan. Ada istiadat semakin nampak. Kita yang cakap ni tak pakai. Kita pun pakai juga. Tapi ada jiwa tu, ada Kita jiwa. pakai juga. Dan sebenarnya Maib antara yang bertanggungjawab memberikan sponsor pada KUIP untuk kita buat malam budaya, malam seni dan budaya warisan di pentas budaya dulu kan, di bulan berapa gitu. Dan ini sepatutnya dihidupkan lah, maksudnya hidupkan budaya bangsa. Sino ni Majlis Agama Islam negeri-negeri ni akan digabungkan dengan adat istiadat Melayu. Betul, sebab memang budaya bangsa tu jika dilihat dengan kacamata yang adil, tanpa prejudis, tanpa penindasan pada orang lain, dia something very beautiful lah. Kita tengok budaya Cina kan. Orang Melayu kita boleh tengok kan. Kita suka kat tengok filem Cina, pakaian dia kan, cara beautiful. Kita tengok dia sebagai budaya. Kita lihat sebagai li ta'arufu yang Quran kata, supaya kamu kenal mengenali. So kamu bukan Melayu, kamu cuba kenali budaya orang Melayu. Apa yang baik. Mungkin ada budaya yang kalau ada yang tak baik, kita tak hebat. Kita tak payah cerita dalam Islam ni mana adat istiadat yang bercanggah dengan syarak, automatically kita buang. Yang mana bercanggah, tapi ia ada satu yang cantik. Ni kadang-kadang bila tengok pakai baju, kalau orang pakai kot dia tak rasa apa. Kalau orang pakai pakaian Cheongsam dia tak apa. Tapi kalau kita dikena pakai tanjak sikit, suruh pakai tengkolok ataupun suruh pakai songkok, sensitif. Dulu kita pernah ada isu. Tak mau pakai, tak mau masuk dewan sampai akhir, tak mau pakai. Kenapa? Kena pakai songkok. Dia kata itu nak memelayukan dia. Padahal dia tak melihat itu sebagai satu konteks kebudayaan yang luas. Yang asimilasi tadi dia bukan ada ciri agama. Kau bila pakai itu kau telah bertukar agama. Itu pakaian orang Melayu, bukan pakaian agama. Kalau kau duduk di tempat ni, kau pergi orang putih, kau boleh buat baju orang putih. Apa masalah pakai, kau boleh pakai. Kau pergi tempat tu, kau boleh makan. Kau boleh makan dengan chopstick, orang Melayu pun boleh buat. Kamu lah. pakaian kebangsaan. Pakaian kebangsaan. Dan indah sebenarnya. Ada satu video, tak tahulah betul ke tak kan, tapi dia sebut, dia kata Melayu ni bawa kerih tu pun ada adab dia. Jangan dia punya hulu tu menghadap keluar. Kalau bukan untuk bertempur, mesti pusing supaya menghadap ke badan. Dan bila kita tengok cerita Piramli pun, waktu Hang Tuah tu pun begitu halus tu. Halus. Dia pusingkan dia punya keris, nak menunjukkan isyarat bahawasanya Melayu ni ada adab dan budaya yang mesti difahami oleh
kalau boleh lah oleh seluruh umat dengan kata-kata Melayu dia yang Malaysia cantik sendiri. banyak. Ya. Ustaz Mat Ustaz kata Ustaz Mat ni dia suka dia Nordin Ahmad. Okey kan. Cuma Datuk Ana rasa kita kena lihat konteks yang mana Islam merupakan identiti bagi orang Melayu ni perlu diwacanakan. Dan umat Islam kena sedarlah sebagai identiti kepada orang Melayu, Islam lah identiti dia. Islam kena jadi identiti kena orang Melayu. Apa saja budaya Melayu yang bercanggah dengan Islam hendaklah dibuang. Betul. Dan itulah peranan kalau kita tengok, kalau yalah Maib, sebab kita di Maib kan, kita tengok Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Memang perlembagaan memberikan fungsi itu kepada negeri, dan kita menjalankan fungsi tersebut. Sebab tu antara fungsi Maib ni adalah membantu menasihati diri yang Maha Mulia kepada pemerintah dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sebab perlembagaan telah menyebutkan demikian, preserve kepada adat istiadat dan juga Melayu serta Islam itu di bawah kuasa duri-duri tuanku. Dan inilah Raja-raja Melayu dikawal oleh pegangan prinsip betul, agama. Betul. Itu mesti ditegaskan. Apapun amalan Melayu, kalau ada khurafat, kalau ada apa, sepatutnya mufti hendaklah menasihati raja-raja yang berterbabit supaya berpegang kepada akidah Islam dan berpegang kepada apa yang menjadi prinsip-prinsip Islam. Itu peranan. Sebab tu ada raja, ada mufti dalam negeri, ada agama Islam. Bukan pendapat raja tidak mengatasi agama. Itu saya Ana selalu ingat Tunku Raja Perlis kata, apa pun apa yang saya kata kalau tak betul dengan agama, kenapa betul? Ini yang sepatutnya menjadi. Okey, kita malam ini agak berat perbincangan kita kerana tema kita fikrah, nak meluruskan fikrah bagaimana melihat isu ini. Kerana isu ini agak sensitif hingga ada larangan tentang perkara tiga tu, perkauman, agama dan bangsa. Tapi kita kena bercakap dengan fikrah yang jelas tu. Ya, kita kena nyatakan. Kerajaan juga kena, kerajaan pun dia kena ada identiti. Dia tak boleh antara malu-malu kucing, dia tak boleh. Dia beritahu lah bahawa negara ni telah lama tak payah cerita masalah menghormati kaum lain. Bukan soal cerita dah negara ni. Kaum lain ni dah kaya dah negara ni. Bukan kata lebih sikit kaya, dah terlebih-lebih kaya dah. Tak ada lagi satu kedai kaum lain yang Melayu pergi bakar. Tak ada lagi. Tak ada. Walaupun ada orang Melayu yang tak boleh kerja, tak boleh sembahyang Jumaat, ada cerita tak boleh kerja sebab kena pakai tudung. Tak ada lagi kedai company bukan Islam ke apa orang pergi dibakar oleh orang Melayu. Tak ada. Habis sangat bising dalam Facebook macam tu kan. Habis sangat orang Melayu kempen beli Melayu. Orang Melayu boykot kedai yang sokong Israel, tapi orang Melayu tak boykot orang yang bukan Islam duduk dalam negara ni sampai jadi kaya dalam negara ni. So benda ni tak cerita dah. Tapi identiti Islam dan kebudayaan orang Melayu sebagai sebuah negara dalam pemerintahan yang mempunyai wacana kenegaraan. Turki masa dia memerintah, Khalifah Turki ada pakaian Turki. Abbasiyah ada pakaian. Hatta Abbasiyah cuba mengangkat tentang ciri-ciri Bani Abbas itu kan. Semua orang apabila memerintah mesti ada tinti, kerana Allah ciptakan berbangsa-bangsa, berpuak-puak dalam setiap bangsa dan puak ada budaya dia. Ada ciri dia. Ada ciri dia. Maka mana Malaysia boleh tak ada ciri dia? Dia mesti ada ciri dia dan ada agama dia. Soalnya kamu tak tertindas, kamu apa yang kamu nak? Kamu boleh hidup, kamu boleh mewah, kamu boleh makan, kamu boleh mendidik, kamu boleh pergi mana? Apa yang benar? Boleh jadi ahli parlimen lagi. Kamu boleh jadi parlimen. Apakah yang kamu nak? Kamu nak boleh kata pada satu agama bagi sebuah negara ataupun budaya bagi sebuah bangsa yang telah membenarkan kamu untuk duduk dalam sebuah negara ni sejak dahulu. Ini semua kita kena kenang budi. Kalau kita pergi ke US, kita pergi ke UK, padahal US pun tiba tanah orang depa kan. Ataupun kita akan pandai pula untuk mengikut cara mereka. Yang pergi ke Australia tak pula berjuang untuk nak ambil tanah Australia jadi hak mereka. Tapi bila balik ke Malaysia, dia nak tuntut Malaysia untuk dia. Sebab tadi kita gagal untuk mengasimilasikan dengan cara yang betul dalam konteks perpaduan kita. Sebab tu kita kena minta pemimpin negara ni kembali melihat rencana ni dan jangan takut harta kerajaan yang ada kalau dia rasa lemah. Kalau dia betul, saya rasa orang Melayu dan juga bukan Melayu juga yang faham tentang konteks negara ni mesti sokong dia. Datuk, cuma Ana tak tahulah, Ana rasa mungkin kita boleh angkat juga macam mana keadaan di Perlis ni, Datuk. So Anda tengok di Perlis, alhamdulillah kita, yalah mungkin sebab
kita nampak majoriti adalah masyarakat Melayu Islam. Tapi dalam masa yang sama memang kita nampak kehidupan kita rakyat di Perlis ni, orang Melayu dengan bukan Melayu duduk dengan dalam keadaan elok, dan dari sudut konteks ekonomi pun tak ada masalah, konteks pendidikan juga diberikan layanan yang baik, dan dalam masa yang sama dari sudut politik juga seolah-olah macam tidak ada isu. Dalam bahkan kita Datuk boleh berucap bersama-sama dengan mereka kan dalam satu majlis kan, mereka juga bertanya soalan tentang kita. So elemen-elemen tu anda rasa ada di Perlis. Jadi tidak ada negeri yang lebih banyak anda rasa dialog dengan non-Muslim, silang budaya betul, dengan agama daripada yang Perlis anjurkan lah. Tapi baru ni ada satu dialog kita nak buat dengan satu kaum. Kaum tu semua okey. Tapi yang bantah apa? Ni yang kaum hak tu di luar pada Perlis. Ya. Orang Perlis kata jangan dialog. Nanti kalau dialog nanti hampa semua akan jadi Islam. Jadi kita tertangguh. Tidaklah serius tapi dia tangguh kerana dia tak tahan tekanan di luar. Ini pun sebab tu budaya hak luar tu dia bawa mai ke Perlis buat apa kan. Kita di Perlis ni kita tak dialog di gereja, di kuil, di tokong. Kita bawa mereka masuk masjid. Kita dengar dua-dua pihak, both side. Kita dengar. Bukan kita paksa dia masuk Islam dan ataupun kita bagi dia dengar. At least dia tahu apa itu agama majoriti. Itulah sebab saya Ana selalu ingatlah kan, salah satu daripada titah 7 amanat tuanku selalu titah, salah satunya adalah ajaran Islam yang nak diajarkan dalam negeri ini hendaklah bersifat harmoni. Kan, harmoni dalam konteks ianya perlu untuk mengharmonikan keadaan kita ni, sama ada di antara rakyat yang sama-sama Muslim, Melayu ataupun dengan yang bukan Islam. Dan akhirnya kita boleh tunjukkan keistimewaan negeri ni. Dan kalau dukungan daripada pemimpin agama juga menunjukkan aspek toleransi yang tinggi kan, boleh berdialog, boleh berbincang, dan sepatutnya perkara itu perlu ada di semua mungkin KUIP boleh tawarkan pengajian agama kepada non-Muslim, bukan untuk menganut Islam. Sekarang you belajar, you study. Dan kita jangan lupa Perlis pernah idea peguam syar'i daripada kalangan bukan Islam. Kita ditentang oleh sebahagiannya tapi benda tu sangat praktikal. Dia terpaksa untuk dia memahami undang-undang Islam. Kalau ada yang bukan Muslim rasa nak belajar pengajian Islam di Perlis, dia boleh datang. Kan? Boleh datang. Terutama terdatang tahun depan lah, tahun depan yang lagi satu. Datang kita boleh bagi pada dia pun beasiswa. Jadi dah alang-alang kita sebut beasiswa ni, oleh kerana kita berada di hujung-hujung tahun, kita bagi ruang dan peluang kepada Tuan CEO kita untuk sedikit promosi, kerana zakat Perlis ni merentas benua. Lepas tu lagi kempen ni sekali ni KUIP suruh jemput mai. Okey, sekarang kita bagi ruang kepada CEO Mai untuk penghujung tahun. Terima kasih. Dia okeylah, sebenarnya kita ada banyak perancangan dari sudut agihan zakat, wakaf, sumber am di negeri Perlis ni yang ana rasa kita berusaha dengan insaf, dengan segala kemampuan yang ada, dengan kudrat yang ada, kita cuba untuk mengurus dan mentadbir amanah zakat ni dengan sebaik mungkin. Agihan sampai keluar. Alhamdulillah kita laksanakan, sebab apatah lagi dalam konteks kita di negeri Perlis ini kita sangat meraihkan hasrat kepada yang telah dizahirkan oleh para penyumbang kan. Penyumbang nak supaya kita sentiasa proaktif, bantu. Baru-baru ni alhamdulillah kita telah menjadi antara agensi yang terawal lah yang telah menyumbangkan dana zakat sekitar 1.12 juta kita sumbangkan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Dan ini merupakan inisiatif yang kalau tak ada orang bagi sumbangan, maka sukarlah Maib untuk nak melaksanakan inisiatif tersebut. Kan? Kita ada banyak inisiatif yang telah kita rancang, sedang laksanakan. Termasuklah ni KUIP, anak kita yang sangat kita cintai dan kasihi ni. Jadi saya haraplah kalau dapat kita siapa yang dengar ni banyak zakat, sumbanglah kepada aina matakunu yatikumullahu jami'an. Sumbanglah melalui Maib ni. Kita ada banyak medium untuk kita melaksanakan agihan sumbangan. Tuan-tuan boleh masuk ke laman portal Maib, www.maipa.gov.my. Di situ ada portal bayaran dalam talian, dan kami yakinlah dengan
dengan pendekatan yang sedang dilaksanakan oleh pihak MAIP gabungan ni, sebab yang di sini pun tak kurang hebatnya ni. Tak kurang hebatnya. Dan kayuhan dah kali ke berapa Dah tadi? 77 insyaAllah. 77. Reaching 80 insyaAllah. Kayuhan pi bawa zakat, Ya. pergi ke rumah-rumah orang miskin di seluruh negeri Perlis, bagi tahun 2023 dah 77 kali. 7 kali dah. Bukan daripada awal, daripada untuk tahun 2023 saja. Jadi seminggu berapa kali tu? Seminggu 2 kali 3 kali gitu. So Tu dia jadi kurui. gunakan peluang. Alhamdulillah, gunakan peluang. Terutama sekarang dah nak apa year end kan, dah penghujung tahun, kita pun nak beri peluang kepada masyarakat yang ialah dia punya tempoh haul dia tu ialah haul kita ni dalam konteks LSDN ni hujung tahun ni lah. Hujung tahun lah. Jadi gunakan kesempatan, jangan melangkaui tahun Ustaz Mana. Jangan melangkaui tahun dan melangkaui batas. Dan kalau tak ada orang nak tolong bantu, Ustaz Mat boleh tolong. Ya, semua boleh. Ustaz Perlis. Mat ni selalu tolong orang. Bagus dah. InsyaAllah. Telefon dia saja dia tolong dulu ha. Ya. Okey, quips untuk kata-kata akhir tahun. Okey, pertamanya Ana ingin jemputlah kepada semua sahabat-sahabat yang menonton pada malam ini untuk bersama-sama kita kempen kemasukan pelajar baru untuk bulan Februari nanti insya-Allah. InsyaAllah. Yang mana kita ada 26 program akademik bermula daripada asasi sehinggalah kepada PhD. Yang mana setakat ini alhamdulillah 450 kerusi bagi setiap tahun disediakan beasiswa oleh Majlis Agama Islam Perlis. Beasiswa penuh Beasiswa penuh. Dan juga dengan allowance Sara pocket. diri. Maksud ada sara hidup 300 bulan ni untuk pelajar diploma, degree, diploma dan degree. Tu semua duit zakat dah kan. Duit zakat daripada MAIP. Ni kita jadi kena nak terima kasih bayar banyak lah. Jangan Bukan sumbang elok sumbang lagi. Ya. Bukan pelajar Perlis sajalah, pelajar semua. Dah semua. Semua dalam pelajar konteks ini, sampai keluar negara. Sampai ke pelajar Thailand, Indonesia, Nigeria, Burkina Faso. Kita pun tak tengok Burkina Faso. Burkina Faso pun ada. Kita ada pelajar di Kuwait Coming ni. soon Mauritius katanya. Ada Kita Palestin pun kita Palestin tawarkan. pun ada. Palestin. Kita Kita nak bawa tawarkan pada Palestin. yang tahun ini untuk Februari ni kita tawarkan 5 kursi dulu. Untuk September nanti kita akan tengok berapa pula yang kita boleh bagi. 5 kursi Fatah kah Mas? Tapi tahun ni 438 kerusi telah pun digunakan. Untuk tahun 2023 ni 438. Mula kita susah hati juga sebab yang masuk 550. Tapi setelah kita tolakkan Ain Medicare punya beasiswa Sa'ad bin Mu'az, beasiswa daripada Ansar Hadiasan Ansar Hadis, sebenarnya banyak alhamdulillah yang menyumbang pada Kuib ni. Jadi kita ucap terima kasih banyak, dan sebab itu kita kena bergerak ke depan untuk memartabatkan ilmu. Jadi ada isu yang panas, Kuib selain daripada podcast ni, Kuib akan wacana fikrah Kuib untuk Kuib. kita berbahas dengan cara yang lebih beradab dan berilmiah. Jadi terima kasih banyak juga pada Datuk dan juga pada MAIP yang banyak membantu Kuib, dan juga pada tuan-tuan dan perempuan yang sentiasa menyokong Kuib. InsyaAllah kita jumpa nanti bulan Februari nanti insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Kalau Kuib ditaja oleh MAIP, podcast kami ni tak ada tajaan. Jadi tuan-tuan semua bolehlah menyumbang kepada podcast kami ke akaun media Pro Media Tajdid. Kami tak ada penyumbang. Tulis sikit tu untuk podcast. Kan, untuk podcast. Sebab Capati ni pun sumbangan Datuk. Kami ni tak ada tajaan. Kalau tak ada tajaan, kosong lah meja ni. Kan. Terima kasih kepada PMT. Bukan 2-3 hari Ustaz Mat nak pergi Thailand ke apa? Ya. Kan, siapa-siapa yang nak taja boleh lah. Kan, cuma anda tak akan buat akaun peribadi lah. Akaun PMT. Kita buka pada 1,000 yang bertuah. Ya, 1,000 yang betul kan. InsyaAllah RM1 tuan-tuan, syurga Allah menanti. InsyaAllah. Jangan orang tak faham tajuk dia ingat kita semua yang tu. Orang lain yang buat, kita yang tanggung. Tapi kita memang mengalu-alukan sumbangan kepada PMT, Media Dakwah Merentas Fikrah. InsyaAllah Fikrah dan Hujah akan bertemu lagi pada minggu hadapan dengan tajuk-tajuk yang lebih panas dan juga santai, secara santai tapi sampai kepada masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.